وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang diberikan pengurusi majlis, dihormati seluruh ahli SPAK, seterusnya peserta yang menghadiri kuliah duha kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu sekali lagi pada hari ini. 2 minggu kita tak dapat bersiaran. Saya pergi menunaikan umrah. Di sana tu kalau ikutkan pukul 2 pagi, pukul 2 pagi kat sana, saya rasa saya tak mampu untuk nak buat online, disebabkan sangat tengah malam lah kan, saya perlukan waktu rehat untuk aktiviti-aktiviti seterusnya. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bertemu dan kita akan membincangkan pada hari ini berkaitan dengan pemikiran dah pula ya. Di mana dalam siri-siri kuliah sebelum ini, saya ada 20 slide ni sebenarnya. Dalam siri kuliah-kuliah ni saya ada 20 slide. Yang sekarang ni kita berada di tengah-tengah, di mana sebelum ni saya membicarakan asas-asas yang perlu difahami dalam aspek akidah dan pemikiran. Di mana dalam kuliah sebelum ni kita membicarakan tentang konsep tauhid, pengenalan iman dan Islam. Kemudian dalam tauhid ni juga penting yang telah saya jelaskan konsep kebenaran. Konsep kebenaran ni sangat penting yang telah pun kita dah bincangkan dari sebelum ini. Dan tak cukup kita bincang tentang Tuhan, kita juga bincang tentang mengenali manusia. Kita dah bincangkan sebelum tentang mengenali manusia, sifat manusia. Begitu juga kita bincangkan tentang manusia yang tak faham ataupun tak tahu tentang agama. Daripada sudut apa yang kita panggil yang dipanggil dengan atheism. Kita bincang tentang atheism panjang, juga kita bincang tentang atheism. 2-3 siri kuliah kita bincang tentang atheism. Dan seterusnya yang terakhir sebelum ni kita bincang tentang dakwah. Dan habis basic-basic itu untuk dibincangkan. Ada satu lagi kita bincangkan tentang konsep ketuhanan. Tentang ketuhanan dan alhamdulillah pada hari ini kita mula melangkah agak mendalam sikit untuk kita bawa sehinggalah daripada pemikiran sekular, kemudian kita akan bawa kepada liberal, kemudian kita akan pergi pemikiran human right, kita akan pergi kepada pluralism, kita akan pergi kepada kepada humanism, pemikiran-pemikiran yang saya cuba tidak terlalu tinggi, mendalam dia punya, tetapi saya cuba kaitkan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita dalam kehidupan kita seharian insyaAllah. So pada pagi ini saya akan bincangkan tentang secularism, di mana sekular ini satu bentuk pemikiran yang kita cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dari sudut definisinya. Kita bincangkan apa sebenarnya secularism ini. Yang biasa difahami kan secularism ini, yang selalu orang sebut pemisahan agama dengan kehidupan, itu biasa diterjemahkan begitu. Tapi apa sebenarnya yang berkait dengan kehidupan ini kan? Apa sebenarnya yang berkait dengan kehidupan? Ini yang kita cuba bincangkan pada pagi ini. Sebelum saya pergi into detail tentang definisi-definisi yang ni, saya tak mau pergi detail sangat. Dan sebelum kita pergi detail ni, saya nak bagi satu kesimpulan ataupun satu kefahaman bila gambaran dalam minda. Bila kita bincangkan tentang tauhid dulu, bererti kita bincangkan tentang bagaimana kita ini terikat
terikat seluruh aktiviti hidup kita dengan agama. Itulah intipati daripada tauhid. Terikat seluruh aktiviti hidup kita dengan agama. Itulah tauhid. Makna kata kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat apa pun semuanya, mestilah semua itu mengikut panduan agama. Mana boleh kita makan semua ikut kehendak kita? Halal haram tak kisah, tak boleh. Mana boleh kita pergi nak buat semua ikut suka kita, hal haram langgar je, tak boleh. Kerana kita terikat dengan 5 hukum, tuan-tuan. Ni semua kita sedia maklum, sebenarnya refresh balik. Kita terikat dengan 5 hukum. 1 wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kita terikat dengan 5 perkara. Kenapa kita terikat? Sebab kita tauhid lah. Sebab apa tauhidnya sebenarnya? Kita terikat dengan perintah Tuhan. Mana boleh kita buat ikut suka kita? Apabila kita buat ikut suka kita, makan ikut suka kita, pakai ikut suka kita, minum ikut suka kita, kan, buat apa ikut, nak pinjam duit rumah ke, pinjam bank ikut suka kita, kita nak berjalan ikut suka kita. Bila ikut suka kita ni, di manakah ikatan tauhid tadi? Bila tak ada ikatan tauhid ini, inilah yang orang bincangkan ni, bincangkan yang tentang secularism. Dalam bahasa sekarang ni, bincang disebut tentang kalau dia cakap ni, pening tak kat sini? Kita tolong mute. Ya, Jadi bila kita tidak terikat dengan perintah agama, kan, maknanya kita ikut suka kita. Bila kita ikut suka kita, inilah yang dimaksudkan dengan secularism yang orang faham biasa sebut pemisahan. Pemisahan. Pemisahan ni berarti dia dah tak ikut. Sama ada dia tak ikut sepenuhnya ataupun dia tak ikut sikit-sikit ataupun dia menentang. Sebab bila sebut secularism ni, biasa orang faham sekular ni pemisahan agama dengan politik, pemisahan agama dengan kehidupan. Bukan sekadar politik sahaja. Kan? Dalam hidup kita ni, kalau kita kalau kita tak semayang, ini pemikiran sekular lah ni. Kenapa dia tak semayang? Sepatutnya dia terikat dengan Tuhan, dia kena semayang. Kalau dia tak puasa, maknanya dia tak ikut perintah Tuhan dalam soal puasa. Dalam bahasa Al-Quran, dalam Quran tak adalah sebut sekular. Dalam Al-Quran dia akan sebut bahasa-bahasa apa yang Al-Quran? Zalim. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, fasik. Dalam bahasa Al-Quran ni, apa lagi? Munafik. Dalam bahasa Al-Quran, musyrikin, kafir. Ni semua bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Bahasa moden yang orang kaji sekarang ni dipanggil dengan sekular. Kalau cari sekular Al-Quran memanglah tak ada. Kan? Tetapi sama ada zalim ke, fasik ke, munafik ke, semua perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi, semuanya ini sama ada mereka tolak langsung agama, perangi agama, ataupun buat tak peduli kepada agama. Ini semua ini dia tergolong dalam sekular. Bukan sekular ni kafir, tak semua sekular ni kafir. Kan? Ada yang sifat fasik. Contohnya dia tak semayang. Dia tak menutup aurat. Sekular pemikiran. Kenapa dia tak menutup aurat? Sedangkan dia seorang yang beragama. Bila seorang beragama, dia kena terikat dengan hukum agama. Siapa yang mengikat kita? Yang mengikat kita kalimah tauhid lah yang mengikat kita. Kita mengucap syahadah. Kita mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita terikat dengan perintah Tuhan. Bila kita tak nak ikat dengan Tuhan, dah ikut suka kita, itulah mula kita berpisah dengan agama. Sama ada berpisah tu berpisah terus atau berpisah sedikit-sedikit ataupun langsung orang perang dengan agama. Jadi kalau kita masuk sekolah, kan mungkin ada di sini cikgu-cikgu sekolah ataupun cikgu pencen yang telah pencen sekolah, kan. Bila masuk sekolah, kita terikat dengan peraturan sekolah. Bila terikat dengan peraturan sekolah, maknanya siapa yang mengikat kita?
masuk sekolah terikat dengan peraturan sekolah, kerana bila kita terikat dengan peraturan sekolah, maksudnya kita diikat oleh pengakuan kita, kita pergi hantar sekolah, pergi masuk sekolah, terikat dengan aturan-aturan. Tapi kalau dah dia pergi ponteng, dia tak masuk, dia buat hal kat sekolah, dia buat jahat misalnya, melanggar peraturan-peraturan sekolah, ini yang disebut sebagai pemikiran yang menyimpang, menyeleweng, yang tak mau ikut, yang bahasa ni dipanggil dengan secularism. Itu secara umumnya bila disebut sekular, supaya kita tidak melihat ataupun memahami bila disebut sekular ni kan dia terikat dengan politik, pemisahan agama dengan politik sahaja. Sebahagiannya memang dengan politik, sebahagiannya ialah bila dia pinjam duit ikut haram pun dia belasah, bank apa pun dia ikut, ini masalah. Itu satu gambaran yang saya cuba nak berikan tentang secularism ini. Boleh ya, perempuan? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh untuk diajukan dalam ruangan chat ni, insyaAllah. Saya akan cuba memberikan maklum balas, insyaAllah. Okey, seterusnya, mari kita tengok yang pertama kan. Dalam kamus Dewan, dia kata sekular ini dia tolak agama. Sekular ni dia menolak agama. Pada hakikatnya tuan-tuan, sekularism ini dia satu pemikiran yang tidak semestinya tolak agama. Dia tak semestinya tolak agama. Kerana orang yang tolak agama, contoh yang apa, yang jelas, yang mudah, macam siapa yang tolak agama. Kalau contoh klasik dipanggil Kamal Atatürk. Orang yang tak nak ikut perintah agama lah, dia tak nak. Yang macam kita mungkin dengar kumpulan G15, tuan-tuan mungkin biasa dengar dengan nama Siti Kasim. Mereka ni tak berapalah dengan agama, sekular. Tapi tak semestinya, taklah mesti sekular tu nak jadi macam dia baru panggil sekular, taklah begitu. Kan? Orang yang apa nama, orang Islam yang tak semayang lah contohnya tuan-tuan, yang tak semayang. Kan? Bila saya sebutkan tadi, bila tauhid dia kena ikut, bila dia tak ikut, kan, dia bukanlah dia marah agama, dia tak marah Islam, dia tak semayang je, kan, tak semayang je. Tak semayang ni lah kita kata pemikiran yang menyimpang daripada agama, kerana sekular ni tak semestinya menolak agama, tetapi kan, ataupun kita kata dia membenci agama, tetapi dia tak nak ikut agama. Bila tak nak ikut secara tak langsung, itu yang dipanggil dengan pemisahan. Memisah. Kita tengok lagi bagaimana Encyclopedia Britannica dia cuba definisikan secularism ini, tuan-tuan. Dia kata dia tak pentingkan akhirat, dia pentingkan dunia. Nampak? Mungkin lebih jelas lagi apa yang disebut sebagai sekular. Dia tak pentingkan akhirat. Kenapa dia tak pentingkan akhirat? Sebab akhirat ini benda yang tak nampak. Akhirat ni dosa pahala. Bila kita sebut akhirat ni tuan-tuan, ialah dosa pahala, syurga, neraka. Siapa nampak? Tak ada siapa nampak, kan? Jadi dia pentingkan hidup kat dunia. Sebab apa kat dunia? Sebab dunia ni nampak. Dunia ni nampak. Kerja dapat duit, kan? Buat tu dapat pulangan, dapat duit. Maka benda nampak, menumpukan benda nampak ni ialah pemikiran bentuk kebendaan. Sekular ni orang yang berfikir tentang benda, nak duit ni. Nak duit. Kebendaan. Kita bukan tak mau benda. Kita bukan tak mau benda. Tetapi benda bukanlah segala-galanya. Hidup perlu kepada benda, tapi benda bukanlah segala-galanya. Orang yang sekular, dia perlukan, jadikan matlamat dia benda.
kita bukan matlamat, kita benda. Sebab tu kita ada akhirat. Dan kita boleh lihat kefahaman apa maksud akhirat ini. Nah, saya tak pasti mungkin saya pernah jelaskan ketika awal-awal dulu dalam kuliah saya di sini kan. Tak apa, saya ulang balik ya. Akhirat. Kalau kita faham maksud akhirat, akhir ni maksud lambatlah sekali. Kita akan sampai tak ke akhirat? Sampai. Ya, kita akan sampai ke akhirat. Tapi lambat lagi. Sampai. Kan? Bila tak tahu. Sampai akan sampai. Mati akan sampai. Yang hidup akan mati. Bila tak tahu lagi. Kan? Sampai. Akhir kita akan sampai ke garisan penamat. Cuma lambat lagi. Lambat lagi itulah yang kita panggil dengan akhirat itu. Oleh kerana akhirat tak nampak. Bila dia tak nampak, maka dia tak ditumpukan oleh manusia. Untuk menumpukan kepada akhirat ni perlu kepada keyakinan, perlu kepada keimanan, perlu kepada keyakinan kepada Tuhan yang menyebabkan dia mencari, panggil semayang, puasa, zikir, Quran dan sebagainya. Semua ni benda kerohanian tak nampak. Oleh kerana benda ni tak nampak, dia tak fokus dalam hidup, maka dia tak peduli. Orang yang tak peduli kepada soal akhirat, dosa, pahala, kerohanian, aspek halal haram, maka ini dia panggil orang sekularisme, orang yang memisahkan, dia tak peduli kan. Kadang-kadang bila kita nampak pemisahan ni, nampak macam dia tak, orang yang tak peduli, orang yang tak kisah, termasuk dalam kategori apa yang dipanggil dengan sekularisme. Okay, boleh puan-puan kalau ada ni kita boleh tanya, boleh kita sembang. Kemudian ensiklopedia Oxford, dia juga menjelaskan bila maksud sekularisme inilah aspek keduniaan, kebendaan, benda. Kalau katakan di hospital kan, mungkin ada tuan-tuan perempuan yang bekerja di hospital ataupun yang menjadi doktor masalahnya, ataupun anak-anak jadi doktor. Perubatan di hospital tu kan, perubatan di hospital, masuk hospital. Sekular ke tak sekular? Di hospital. Perubatan Islam. Kita ada perubatan Islam kan. Perubatan Islam ni yang biasa orang faham, perubatan guna ayat Quran. So, guna ubat-ubat ni, perubatan Islam ke? Guna ubat, pergi hospital, jumpa doktor. Doktor diagnose sakit tu, sakit ni. Ini perubatan Islam ke? Kita, tuan-tuan, pergi ke hospital tu, perubatan Islam. Pergi ke hospital ni perubatan Islam. Baik, Ustaz. Perubatan Islam kan yang doktor tu Cina, kan doktor tu orang India, kan doktor tu orang Kristian. Perubatan Islam apanya, Ustaz? Okey. Bila kita ke hospital masalahnya kan. Hospital ni perubatan yang menggunakan alat. Bila menggunakan alat ini dalam agama kita perlu digunakan. Perlu kita guna ubat ni. Kita makan ubat, alat. Kita makan, buat scanning lah, apa semua tu alat. Alat ini memang disuruh oleh agama. Tetapi kita meyakini yang menyembuhkan itu Tuhan. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Jadi, menggunakan alat adalah perubatan Islam. Walaupun yang yang bagi ubat itu adalah orang kafir, walaupun yang mencipta ubat itu adalah orang kafir, tetapi dia alat. Macam kita guna telefon, macam kita guna komputer, alat. Alat. Yang menggunakan ayat Quran, kan, ialah juga sebab daripada
bentuk doa, bentuk harap, bentuk kita ruqyah dengan Allah Ta'ala, minta dengan Tuhan. Itu pun wasilah juga. Nanti orang pening, Ustaz, takkanlah hospital tu perubatan Islam. Kita kena faham bahawa kan, yang tak Islamnya apa dia kat hospital itu? Yang tak Islamnya apabila kita meyakini kan, yang menyembuhkan itu ubat. Itu yang masalah dia. Bila kita meyakini penyembuhan itu tak ada kaitan dengan Tuhan. Yang menyembuhkan itu Panadol. Mana boleh menyembuhkan itu Panadol? Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah yang pemikiran yang menumpukan kepada keduniaan, kepada benda, benda itu sahaja tanpa dia mengaitkan benda ini dengan Tuhan, maka itulah yang disebut sebagai sekular. Contoh, saya ada benda, saya ada telefon ni lah tuan-tuan. Saya ada telefon ni kan, nampak telefon. Bila telefon ini tak jadi dengan sendiri, dia ada orang yang buat telefon ini. Siapa yang buat? Adalah dia punya kilang-kilang yang buat. Telefon ini saya ambil contoh lah. Contoh ni. Bila saya lepaskan, dia jatuh. Lepas ni jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, dia jatuh sendiri ke? Ke Tuhan yang buat? Dia, bila orang kata dia jatuh sendiri, tak ada kaitan dengan Tuhan, tak ada kaitan, ini sekular. Sebab setiap sesuatu yang berlaku ni mesti ada kaitan dengan Tuhan. Inilah pentingnya yang kuliah yang telah pun beberapa belah siri yang sebelum ini ditekankan supaya kita mengaitkan semua kehidupan kita dengan Tuhan. Apabila kita tak berkaitkan dengan Tuhan, akhirnya kita makan, kita minum ikut suka kita, ini yang menjadi masalah sehingga menyebabkan kita tak kisah tentang halal haram. Okey. Apa lagi kata ensiklopedia Oxford ni, dia kata agama tak sepatutnya menjadi landasan membentuk akhlak dan pendidikan. Agama ni tak boleh jadi landasan kepada pembentukan akhlak. Baik tak baik ini ikut sendirilah. Baik tak baik ikut sendiri. Dia tak boleh menjadi alasan katanya. Contoh kan orang biasa dah orang sebut. Orang biasa dengar dah orang sebut. Saya ni tak menutup aurat tapi hati saya baik. Biasa dengar dah perkataan macam itu. Saya ni pakai macam ni, dia kata saya ikhlas. Pakai seluar pendek. Orang perempuan lah. Pakai seluar pendek saya ikhlas. Sebab kalau saya pakai tudung kan saya tak ikhlas. Kalau saya pakai tudung saya tak ikhlas katanya. Jadi biarlah saya macam ni, saya ikhlas. Saya baik, saya tak ngata orang. Korang yang pakai tudung ni tak ngata-ngata orang, buat apa? Dia kata. Saya dengar tuan-tuan perkataan-perkataan yang seperti ini kan. Jadi di manakah silapnya tu? Di manakah silapnya? Itu juga tuan. Saya tetap aurat tapi saya solat. Okay. Yang pertamanya saya yang solat ini ada akaun solat. Kan akaun kita banyak, akaun solat ada, akaun gumpat ada, akaun untuk aurat ada, apa semua. Nah, jadi baik di sisi manusia ni, mungkin kita tengok baik dia apabila dia tak ngata orang baik. Baik di sisi Tuhan bukan sekadar baik tak ngata orang je. Kan, ikut perintah Tuhan itu satu yang kemestian. Kan? Jadi contohnya orang yang apa nama ni baik, pekerja baik, dia bekerja di kedai, kan, pekerja kedai. Tuan dia suruh angkat barang, susun itu, susun ini, apa kan. Dia tak nak ikut. Tapi kan cakap dia dengan orang baik kan. Tapi tuan dia suruh angkat barang, susun lah, balut lah, apa semua kan. Dia tak nak buat. Tapi dia pakaian dia okey, dia cakap muamalah dia dengan orang, Assalamualaikum, bagus. Tapi tuan dia, toki kedai tu suruh dia balut barang, suruh dia susun, suruh dia simpan, dia tak nak buat. Kan? Baik ni bukan sekadar dari sudut cakap yang baik,
Tapi mengikuti perintah Tuhan itu suatu kewajipan dan kemestian. Jadi kalau dia kata saya ni, apa kata tadi nak, saya tak tutup aurat tapi saya solat, akaun solat dia mungkinlah lulus kan, tapi akaun yang berkaitan dengan menutup aurat tu fail, tak boleh kan. Malahan orang yang solat sepatutnya dia kan mengikutilah semua perintah Tuhan itu kan, bukan sekadar solat sahaja kan? Sebab definisi baik ni bukan definisi ikut manusia. Tapi orang mungkin dia faham agama kan, tidak boleh menjadi landasan. Itu kata orang sekular, dia kata kita agama yang menjadi landasan kepada seluruh kehidupan kita. Orang sekular dia tak nak, dia tak suka agama menjadi landasan kepada kehidupan. Dia nak tumpu kepada kerohanian, tak ada paksa-paksa. Contoh tuan-tuan, saya pernah menjadi pembantu penyelidik kepada orang sistem Islam. Saya pernah bekerja dengan orang yang sistem Islam. Dia tak menutup aurat kan, tapi dia ni tak marah kalau kita nak sembahyang, ataupun pekerja-pekerja dia yang lain yang tak menutup aurat, dia tak marah. Tapi tak boleh paksa dia menutup aurat. Jangan paksa dia menutup aurat, jangan paksa dia sembahyang. Ikut suka sendiri-sendirilah, dia kata. Ikut suka. Kita mana boleh, bila kita masuk agama, kita terikat dengan perintah agama. Bukan boleh suka-suka, bukan boleh sendiri-sendiri, bukan aspek kerohanian ni ikut sendiri-sendiri, tak boleh. Kan? Jadi, dia tak nak agama ni menjadi suatu landasan dan ikutan yang akhirnya menjadi landasan dalam hidup. Okay. Seterusnya dalam kamus Webster disebut kan, dia adalah aliran keduniaan, menumpukan kepada dunia, menolak iman dan ibadah. Dan ada penting juga untuk disebutkan bahawa bila sebut secularism ini, pemisahan agama dan negara. Bila memerintah agama, memerintah negara ni dia tak nak ikut agama. Memerintah negara tak nak ikut agama, memerintah negeri tak nak ikut agama, memerintah daerah tak nak ikut agama, memerintah sekolah tak nak ikut agama, memerintah rumah tak ikut agama. Kita mungkin fokus tentang negara, luas kita bincang tentang negara, itu mungkin forum lain. Kita fokus yang kecil, sebab komuniti yang saya berada ni, tuan-tuan perempuan ni ramai wanita, kita fokus dalam rumah tangga kita yang tak ikut agama. Bapaknya pergi semayang, anaknya tak semayang. Dia pergi semayang, simpan duit dalam bank riba. Ada tak tuan-tuan perempuan yang menggunakan akaun yang tak Islamik? Sama ada yang tak Islamik lah kan. Akaun yang menggunakan sistem riba, pinjam rumah dengan atau pinjam kereta yang menggunakan sistem konvensional, bukan sistem Islamik. Kenapa? Baca Quran rajin, semayang rajin, zikir beribu-ribu masalahnya, tapi pinjam duit dekat institusi riba. Tetapi gadaian sistem riba. Tapi dia menggunakan kad kredit yang sistem yang konvensional. Kenapa persoalan? Ini yang antara isu yang berbangkit. Kerana bila kita menjadi orang Islam, kita seharusnya sepatutnya menggunakan semua instrumen yang berkaitan dengan kewangan, berkaitan dengan agama kita. Jadi kita tak mahu kalau ada di kalangan ahli-ahli SPA yang rajin baca Quran, yang rajin kuliah agama, yang rajin zikir, doa dan sebagainya, yang menumpukan kepada aspek kerohanian, tapi rumah tuan-tuan, rumah perempuan menggunakan ataupun meminjam dengan institusi yang riba masalahnya, ataupun menggunakan kad kredit riba.
kad kredit yang konvensional ataupun apa-apalah yang bersifat konvensional. So, di situlah terletak dipanggil dan dia punya contradiction dia. Dia punya konflik dia. Kan? Kerana tauhid mengajak kita menjadi orang yang beragama, bukan sekadar agama dalam semayang. Kalau agama dalam semayang sahaja, macam tadilah disebut, saya ni tak ada aurat tapi saya ni baik. Wow. Kan? Jadi ini yang perlu untuk difahami dengan baiklah. Okey, puan-puan. Okay. Ini saya dah jelaskanlah kan, tertumpu dengan Tuhan yang satu, kehidupan kita terikat dengan hukum 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tak ada yang tak terlepas. Tak ada yang tak terlepas. Yang dulu-dulu tu nak buat macam mana kan? Yang dulu-dulu kita pernah dululah kan, zaman muda-muda dulu kan, dengan apa nama ni, dengan rambutnya keluar masalahnya. Zaman muda-muda dulu kan. Ingat tuan-tuan perempuan yang zaman dulu-dulu ni, ustazah pun tudungnya kan. Saya tak boleh bayangkan zaman dulu ustazah pun tudung selai je ni dulu-dululah kan. Mungkin opah kita boleh perasan zaman-zaman dulu ustazah dulu tu macam mana kan. Tu ustazah kan. Tapi orang dulu-dulu tu macam itulah kan. Mungkin kesedaran itu tidak begitu baik, tapi alhamdulillah makin lama makin faham kita dah mengetahui. Tapi cerita-cerita dulu saya nak bagi tahulah, cerita-cerita dulu yang dulu-dulu kita ni dulu, mungkin kita dulu jadi penyanyi, mungkin kita dulu pakai seluar bell bottom, pakai zaman-zaman dulu baju kebarung, kebaya, ketat-ketat. Masalahnya tu zaman-zaman dulu. Jangan lagi buka cerita zaman-zaman dulu. Nak cerita anak-anak kita, kau boleh tutuplah cerita-cerita dulu. Gambar-gambar yang ada dulu-dulu, gambar-gambar yang tuan-tuan simpan, album-album yang dulu-dulu lah. Kan? Kalau boleh hanya kenangan peribadi, tak payah kita nak sebar-sebar kepada orang lain apa semua. Sebab benda-benda dulu kita dah taubat dah, tak nak buat dah kan. Bukan sekadar tak nak buat dah, tak boleh nak buat dah pun kan. Badan pun semua kita tak fit dah nak buat yang macam-macam dulu. Tak apalah, dulu kita taubat, kita tak nak buat lagi dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Tapi nak ceritanya kan, zaman dulu kan. Tapi zaman sekarang alhamdulillah dengan kesedaran yang baik, kita meninggalkan bentuk-bentuk yang sedemikian, kita berubahlah menjadi orang yang lebih faham kepada agama. Okey. Sikit lagi. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia ini daripada perkataan dekat. Dekat. Dekat ni maksudnya benda yang kita hidup sekarang ni kita dekat. Amat dunia ni maksudnya dekat. Dekat ni kehidupan kita sekarang lah. Kehidupan kita sekarang. Materialism atau pembikinan benda ni dekat dengan kita. Dengan kata lain, apa-apa yang tidak boleh membawa pahala dan menjauhkan dosa. Manakala akhirat ni adalah benda yang jauh, yang jauh, dan ringkasnya apa-apa yang boleh membawa pahala dan menjauhkan dosa. Ini akhirat. Akhirat masuk jauh, dunia masuk dekat. Dunia maksudnya dekat, akhirat maksudnya jauh. Bila jauh, maksudnya ialah benda yang kita susah nak capai, kan? Yang jauh ni yang lambat lagi, memang lambat lagi. Yang tak nampak lagi, memang kita tak nampak lagi. Memang kita tak nampak. Keyakinan. Okay. Sebab tu agama ni tuan-tuan, agama ni dia bermula dengan keyakinan. Keyakinan baru datangnya logik. Agama diberikan rukun iman, diberikan rukun Islam, terima, faham, logik. Bukan logik dulu baru nak buat. Tak boleh macam itu. Bukan logik dulu baru nak buat. Tak. Kita terima agama, kita ikut, kita boleh faham. Kita boleh faham. Ini agama. Bukan logik dulu. Ini saya dah panjang lebar saya dah cerita tentang atheism dulu.
dia nak logik dulu baru mana boleh. Agama kita ikut, faham kan, baru logik, barulah dipikir apa yang logik yang sesuai dengan agama. Ini agama. Sebab agama, akidah kita tuan-tuan, Islam agama yang baik dan paling baik dan terbaik. Ini akidah kita. Baik, paling baik, terbaik. Ini akidah kita orang Islam. Jadi kalau dia rasa agama ni main ikut tak ikut je, maknanya dia rasa agama ni tak baik lah. Kita ni agama walaupun jauh, walaupun tak nampak, kita yakin. Kita meyakini sebab Tuhan memberi satu panduan yang terbaik. Walaupun jauh, walaupun tak nampak, tapi kita yakin ada dosa pahala, ada syurga neraka, ada seksa di akhirat nanti kalau kita buat jahat. Orang yang tak faham tentang perkara ini, kan, dia hanya melihat benda yang dekat dengan dia sahaja. Kereta, rumah. Kan. Sebab tu saya bawa cerita gambar ni, dua gambar ni kan. Dua gambar ni. Satu basikal dengan kereta Mercedes. Basikal ni boleh jadi basikal akhirat. Kereta boleh jadi kereta akhirat, boleh jadi kereta dunia. Basikal boleh jadi basikal dunia, basikal akhirat. Apa benda basikal dunia, basikal akhirat, Ustaz? Basikal yang boleh bawa tuan dia dekat dengan Tuhan, inilah basikal akhirat. Kereta yang boleh bawa tuan dia dekat dengan Tuhan, kereta akhirat. Besar, sama mana pun, 500,000 ke, 700,000 ke, sejuta kereta. Kereta sejuta, kan? Tak masalah. Tapi rajin datang sembahyang, subuh datang, maghrib datang, apa semua. Tolong agama, bantu agama. Kerja-kerja kebajikan, kemasyarakatan dia kuat. Kan? Di samping dia membantu tugas dia, apa masalah. Kan? Tapi kalau dia naik basikal, kan? Kita mesti nampak tak kalau kat kampung-kampung lah, kat kampung-kampung, kat pekan-pekan pun kadang ada juga orang yang melepak. Kan? Yang melepak dekat kampung, yang melepak dekat simpang 3 jalan tu, orang umur dah 70. Tengok Gusti, soalan tak tengok Gusti dulu, kampung-kampung tengok Gusti. Ramai tengok Gusti. Apa nama, wrestling dekat TV dulu. Tunggu tangga dekat kedai. Tunggu tangga dekat kedai, lepak, duduk je kan. Umur dah 70. Kan? Waktu 7 malam, pukul 7 petang, 7 petang, 8 duduk tunggu tangga. Kat kedai duduk, lepak tengah jalan. Tu tengok orang buat apa. Kan? Umur dah 70, kalau 7 tahun tu, kan boleh kita marah-marah. Ni dah 70, nak marah apa. Jadi, naik basikal. Ukuran dunia akhirat ni bukan basikal, bukan murah ataupun mahal. Kalau dia banyak duit, tak semestinya dia ni dunia. Kalau dia sikit duit, tak semestinya dia tu akhirat. Ukurannya, apa yang boleh menyumbang kepada agama, apa yang boleh membawa, generate pahala, yang boleh membawa pahala. Apa yang boleh membawa pahala, itulah akhirat. Apa yang tak boleh bawa pahala, itulah dunia. Dia punya formula dia. Formula dia. Mungkin saya dah jelaskan sebelum ni, tapi benda ni perlu saya tekankan supaya kan ramai orang dia tak berapa clear tentang perkara ni. Nampak kereta banyak orang ni dunia saya, saat dunia dekat belakang dia sat. Lah, memanglah kita hidup kat dunia. Cumanya yang membezakan kita dengan orang lain apabila kita dapat menggunakan segala apa yang dia ada ni untuk mencari pahala, maka itulah akhirat. Jadi ringkasnya bila sebut sekular ini kan, fahaman kebendaan, fahaman benda yang melihat, menumpukan kepada benda, tak menumpukan kepada Tuhan. Sebab Tuhan ni bukan benda nampak kan, bukanlah madiyah kan. Dosa pahala dia bukan benda nampak, bukan materialism. Dan juga ada yang sekular ni menolak akhirat, menolak dosa pahala, tak fikir tentang kau. Tak semestinya tolak. Kadang-kadang kita faham kita tolak, dia tak fikir tentang dosa pahala kerana dia bukan perkara material. Dan menolak agama sebagai
asas dalam bermasyarakat dan negara. Bab perintah negara ni tak ikut agama langsung lah, ikut dia sendiri dan tak ikut panduan agama. Dia dalam rumah dia ikut dia, nak beli rumah ikut suka sendiri, nak pinjam duit ikut sendiri, nak makan ikut suka. Itu semua sekular, dan tak ada rasa bertuhan ataupun tak ada kaitan dengan Tuhan ataupun tak peduli tentang Tuhan. Inilah yang disebut sebagai secularism. Jadi ringkasnya lah, secularism ni kan, orang yang tak rasa berkait dengan Tuhan, sedangkan kita diikat dengan tauhid, diikat dengan ketuhanan. Di hospital kan, perubatan Islam, kerana di situ kan kita makan ubat yang kita ikatkan, kita yakinkan bahawa bukan ubat tu yang menyembuh, yang menyembuhkan tu Tuhan. Kalau pergi hospital anggap ubat tu menyembuh, itu bukan salah hospital, itu salah dia yang berfikiran yang sedemikian. Malahan kalau yang baca Quran nak bagi sihat kan, bukan Quran itu yang bagi sihat, Allah Ta'ala yang bagi sihat. Quran tu diperintah, disuruh oleh Tuhan supaya kita baca, kita buat, mudah-mudahan kita mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, saya rasa itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Kalau ada apa-apa yang nak ditanya ataupun yang nak dilihatkan, boleh silakan. Anything untuk nak dibincangkan, silakan. Okey, silakan jika ada sebarang persoalan atau muskilah, silakan buka kepada Ustaz. Okey, sila kalau ada. Beza sekular dalam okey, saya puan memahami dalam bank konvensional, bank BSN ada sistem perbankan Islam. Okey, sistem dalam sistem perbankan Islam ni juga bukan sekadar dalam bank Islam, tetapi dalam bank konvensional yang lain yang menawarkan perbankan Islam, bank Islamik, CIMB Islamik, itu adalah sistem perbankan Islam. Sistem perbankan Islam. Beza sekular dengan liberal. Okay. Ini topik panjang yang saya akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Ringkasnya, bila seseorang itu, Puan Masyitah bila seseorang itu tak berasa dirinya berkait dengan Tuhan, maka dia ingin, liberal ni, dia ingin membebaskan dirinya daripada ikatan Tuhan. Nanti saya akan bagi diagram dia satu-satu insyaAllah dalam kuliah kelihatan. InsyaAllah follow kuliah ini, insyaAllah saya akan bagi diagram macam mana daripada sekular dia akan pergi liberal dia akan jadi humanism akan dia pergi human right akan pergi pluralism, dia akan ada, insyaAllah saya akan bagi dalam bentuk yang mudah difahami insyaAllah. Bagaimana cara, metod sesuai untuk kita apply berdakwah kepada orang yang tak semayang lah, mudah faham lah. Yang tak semayang, yang tak puasa, yang ni kan. Metode dakwah ni saya dah jelaskan dalam dua kuliah yang lalu. Nak cerita pun panjang lah. Dan di dua kuliah yang lalu saya cerita tentang dakwah, metodologi dakwah, hikmah lah, apa semua tu panjang, saya padang lebar dah dibincangkan kat sana. Ringkasnya, kita kena baik, kita berusaha nak jadi baik kan, bukan tak semestinya jadi baik dulu baru kita berdakwah, tak berusaha jadi kita baik, tunjukkan peribadi kita, cakap yang baik dan tunjukkan kepribadian yang mulia kan, insyaAllah orang akan boleh mudah untuk kita lah.
Panjang lebarnya mungkin boleh tengok dalam rakaman dalam dua siri kuliah yang lalu saya menyentuh tentang topik dakwah, topik dakwah. Okey, saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita jumpa dalam kuliah-kuliah yang lain dalam sesi yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ustaz atas wabarakatuh. pencerahan dan perkongsian ilmu itu tadi. Semoga perkongsian ilmu ini dapat sedikit sebanyak membantu memberikan penjelasan dan kefahaman buat kita semua. Dan selepas ini pukul 10 pagi kita ada sesi kuliah duha bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Nazim, iaitu berkenaan dengan tajuk kita di sebalik tabir Isra' Mi'raj. Dan terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. Mohon Ustaz tutup dengan kafaratul majlis dan soal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.